Hazri, kamu tahu tak apa itu khurafat? Saya kurang pasti, Ustaz. Baiklah, Ustaz akan terangkan berkaitan khurafat ini. Menurut Kamus Bahasa Arab, khurafat ialah cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta, yakni al-mujam al-wasid. Menurut Kamus Dewan pula, khurafat ialah kepercayaan karut yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian alam yang berlaku. Pengertian khurafat dari segi Islam pula ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan takrif-takrif berikut, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Amalan khurafat melibatkan perbuatan, ungkapan kata, cerita atau kisah, benda seperti batu, kayu atau tanah, konsep prinsip atau aliran fahaman yang dipercayai dan diiktikadkan dengan yakin boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang. Dalil Al-Quran dan Hadis. Daripada Imran bin Husain katanya, bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan kesialannya atau merenung nasib atau ditenungkan atau mensihirkan atau meminta disihirkan. Riwayat At-Tabrani. Apa kamu tahu jenis-jenis khurafat? Tidak, boleh Ustaz terangkan jenis-jenis khurafat? Khurafat terbagi kepada dua, iaitu tidak merosakkan akidah dan yang merosakkan akidah. Tidak merosakkan akidah ialah seperti dongeng berkaitan dengan budaya, adat resam, tidak berkaitan dengan ketuhanan. Pertama, tepung tawar. Adat merenjis tepung tawar semasa hari perkahwinan adalah salah satu cara untuk berdoa dan menyambut pasangan pengantin agar selamat bersanding. Adat merenjis tepung tawar dilakukan sebelum pengantin bersanding di akhir majlis. Kedua, mandi safar. Mandi safar adalah salah satu amalan turun-temurun masyarakat Melayu di mana diadakan Tamasya Mandi Manda yang diadakan pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar untuk menolak bala. Ketiga, melenggang perut. Adat ini dilakukan pada ibu mengandung yang telah genap 7 bulan. Ia bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya, iaitu bahagian kepala rahim. Adat ini dijalankan oleh seorang bidan. 4. Mandi bunga. Kebiasaannya, amalan mandi bunga sering dilakukan untuk membuang bala, menaikkan semangat serta mempercepatkan jodoh. Mengikut ajaran agama Islam, ia dikatakan boleh memesongkan akidah seseorang jika seseorang itu berniat untuk cepat jodoh dan berjumpa dengan orang yang mengamalkan ritual lalu meminta dia memandikan kita. Yang merosakkan akidah pula ialah melibatkan ibadah dan ketuhanan seperti pemujaan, bersemah dan membuat ancak. Puja padi. Pemujaan padi ialah salah satu kepercayaan bahawa padi tersebut dijaga oleh satu semangat atau roh. Kepercayaan terhadap kuasa yang ada pada semangat padi untuk mendatangkan hasil padi yang lumayan. Keenam, pemujaan pantai. Pemujaan pantai dikenali juga sebagai menjamu hantu laut atau menyembah pantai merupakan upacara popular dalam golongan nelayan di pantai timur sebelum musim menangkap ikan. Pemujaan ini berlangsung selama beberapa hari dan penduduk kampung akan mendirikan khemah dan pentas permainan. Pemujaan pokok adalah sebagai tempat untuk memohon hajat dan menolak bala. Hajat ditulis menerusi sehelai kain atau kertas lalu diikat pada ranting pokok berkenaan bagi membolehkan hajat itu dimakbulkan. Perbuatan ini mendorong sehingga begitu banyak hajat diikat pada beberapa ranting pokok. Main puteri. Main puteri adalah salah satu upacara perubatan tradisional Melayu yang masih diamalkan di negeri ini.
terutamanya Kelantan. Pada masa dahulu, main puteri sangat popular dalam kalangan masyarakat sebagai salah satu bentuk hiburan selain bertujuan untuk merawat penyakit berkaitan kekusutan jiwa, mental, terkena buatan orang dan gangguan makhluk halus. Ustaz, apakah faktor-faktor berlaku amalan khurafat? Baiklah, mari dengar Ustaz jelaskan. Faktor-faktor amalan khurafat. Pertama, kejahilan. Manusia sanggup melakukan amalan-amalan khurafat dan syirik kerana kurangnya pegangan ilmu. Kedua, kepentingan peribadi. Manusia sanggup melakukan apa sahaja walaupun terpaksa menggadaikan akidah dan agamanya. Ketiga, niat yang jahat. Manusia sentiasa memikirkan bagaimana dia ingin merealisasikan niat dan amalannya. Keempat, kepercayaan karut. Masyarakat kita telah lama menganuti ajaran Hindu dengan kepelbagaian fahaman dan upacara yang karut-marut. Kelima, pergaulan. Manusia mudah terjebak dengan pengaruh rakan sebaya iaitu mengikuti kawan, menurunkan nombor ekor dan mengamalkan ajaran black metal. Keenam, adat. Dengan slogan biar mati anak, jangan mati adat, anggota masyarakat begitu bersemangat mengadakan amalan khurafat secara berterusan. Terdapat beberapa kesan juga apabila mengamalkan amalan khurafat. Apa kesannya Ustaz? Baiklah, kesan-kesan amalan khurafat. Yang pertama, minda terkongkong, tercetus perbuatan dan kelakuan tidak rasional. Yang kedua, lupa tanggungjawab terhadap keluarga. Keluarga menjadi tidak terurus dengan sempurna dan berlakunya keruntuhan institusi keluarga. Tiga, perpaduan tergugat. Berlakunya keganasan dan tindas menindas sesama sendiri kerana masing-masing ingin menjadi kumpulan yang unggul dan berpengaruh. Jahilnya seorang peminjam nyawa. Niat jahat penuh di dada. Lemah iman, rebah jiwa. Hasilnya sendiri yang merana. Kuat adat, lupa Tuhan yang esa. Perkara syirik menguasai dunia. Angkara diri durjana semua masih lagi leka bazir masa. Sayu sekeping hati ini melihat sana sini penuh kuasa. Logik de akal hilang kemana? Siapa yang lemah tidak berdaya.